Wakafatil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju
وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كينة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزر ابن معد ابن عدنان. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang diridhai Allah.
syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah. Sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi nikmat dirasakan, sehari lagi rahmat disimbahkan. Terima kasih wahai Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, yang telah memberi kepada kami dengan tidak berkira-kira, yang telah memanjangkan usia kami dan menjemput kami pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dalam cuaca dan suasana dunia hari ini yang tak menentu, no? Daripada cuaca di langit yang menurunkan hujan, tiba-tiba lebat, tiba-tiba panas. Macam itulah juga cuaca di Malaysia, cuaca politik di Malaysia. Namun kita terus berdoa. Kita duduk di dalam satu jemaah, satu kelompok yang besar. Jangan pernah putus doa agar kita terus berada di bawah naungan keamanan. Negara kita tidak diganggu gugat oleh tangan-tangan yang durjana. Kita akan terus berada di atas landasan Islam. Terus berpaksikan Allah wa Rasulullah sebagai pegangan yang tertinggi dalam hidup kita. InsyaAllah ta'ala. Jangan pernah putus doa. Tak kiralah sama ada ketika hujan lebat, atau ketika sujud yang akhir, atau selepas baca Al-Quran, atau pada hari Jumaat di antara detik-detik yang terpenting, atau mungkin ketika mendengar ayam berkokok. Itu adalah waktu-waktu mustajab. Jangan pernah putus doa. Pohon agar keamanan dan Islam didaulatkan. Kita bimbang jadi seperti negara-negara kafir. India, macam mana wanita-wanita tak dibenarkan menutup aurat. Kita bimbang jadi seperti Palestin. Dibom ketika sedang bersolat. Kita tak mahu dan kita bersyukur dengan hari ini. Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi pada kita. Alhamdulillah. Baru sebentar tadi Cikgu Azizadah pun mewar-warkan solat sunat tasbih. Barang siapa di antara sahabat-sahabat yang berminat, sila bagi nama. Dia minta nama bukan apa, sebab dia nak uruskan makan minum. Dia nak santuni kita bimbang. Nanti terlebih orang daripada makan. Ada yang berbunyi. Kalau terlebih makan daripada orang tak apa. Jadi sebab itulah dia minta bagi senarai siapa-siapa yang nak ikuti solat tasbih. Dalam solat tasbih tu kita ada 300 tasbih 300 tasbih. Dan dalam munajat itu sama-sama selitkan doa agar kita terus berada di atas landasan Islam. Walau siapa juga yang memerintah. Kita tak kisah, kita akur pada takdir Allah, tapi kita nak terus berada di atas landasan Islam, insya-Allah taala. Dan sama-sama kita meneruskan pengajian kita melalui kitab 10 sahabat yang dijamin syurga. Berulang-ulang kali kita membaca kisah tentang mereka. Hati teruja, rindu, teringin, tersangat-sangat teringin untuk menjejaki jejak para sahabat ini. Nak jadi seperti mereka, jikalau dibandingkan di antara akhlak mereka, ilmu mereka, sifat mereka, tawaduknya mereka dengan kita. Kalau kita kata langit dan bumi itu jauh lagi kita dengan mereka. Tetapi dalam menyemai hasrat dan cita-cita untuk duduk di dalam syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tahu baginda dikelilingi oleh lebih daripada 100,000 sahabat yang akan duduk dalam syurga. Kita fikir balik, seluikah aku nak masuk duduk dengan Rasulullah bersama dengan 100,000 sahabat? Celui tak? Jangan kita lupa, syurga Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi serta isi di dalamnya. Celui tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Andai ada amal soleh, andai ada amal soleh, kita semaikan rasa rindu pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari kita di padang mahsyar nanti. Kita memang cari dia. Tapi kata Imam Syafi'i, ada ketika kita jumpa, ada ketika kita terpijak tak tahu.
Kita tanya orang, kat mana duduknya Rasulullah? Dia kata, tu ada di bawah pokok. Tu ada di sini. Tapi orang lain jumpa, kita tak jumpa. Dan ketahuilah, orang yang selalu menyemai rasa rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan cari di akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti. Sekian-sekian nama yang tak pernah putus berselawat kepada aku. Sekian-sekian nama yang pernah menangis kerana merindukan aku. Mana tak muncul-muncul lagi. Mudah-mudahan nama kita akan naik di sana. InsyaAllah ya Allah nak. Kalau tak jumpa saya, carilah saya. Nah, bagitalah kepada Rasulullah. Dia pernah merinduimu Rasulullah. Dia pernah menangis kerana rindukanmu ya Rasulullah. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan kitab sirah para sahabat yang dijamin syurga, yang mana sambungan muka surat 74. Membentuk majlis syura. Pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Ada lagi anak-anak kitab kah? Ada tak? Khatam dah? Ada lagi. Jual kitab dah bawa? Tak ada. Sayangnya tak ada kitab dah. Kah ada lagi yang boleh dapat? Okey, kalau nak kitab, bagi nama. Sebab kitab ni, kalau kita order, dia nanti baru nak cetak lagi. Mungkin permintaan tak banyak kot nah. Jadi bila kita order, baru dia akan cetak. Dan mungkinlah dalam jumlah yang beberapa, banyak lah. Tak apa, kita baru sahabat yang kedua. Ada 8 lagi sahabat. Dan insyaAllah, lepas habis 10 sahabat ni, kita akan masuk di antara sahabat-sahabat Al-Hiwarun Nabi SAW. Yang berada di keliling Nabi SAW. Yang selalu jadi bodyguard Nabi, insyaAllah lah. Selepas kita menyantuni sirah Nabi, sambil-sambil tu kita kena tahu juga sirah para sahabat. Sebab kita nak jadi orang yang duduk dekat dengan Nabi. Bila nak duduk dekat dengan Nabi, kita kena sahabat. Ni kawan dia kita tak kenal, kita terus nak pergi dekat dia, lambat sikit lah. Bukan tak boleh dapat, tapi lambat. Sebab kalau kita tengok Rasulullah ni, di dalam makam pun baginda ditemani, betul tak? Dia tak duduk sendirian di dalam makam. Ada bodyguard. Umar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, apa salahnya jikalau kita nak menyulam rindu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama kita juga menyulam rindu kepada dua sahabat ini, insya-Allah taala. Yang mana hari ini kita akan membicarakan tentang pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Dia ada buat beberapa pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Ini bukan bermakna pentadbiran Rasulullah tak lengkap. Bukan bermakna pentadbiran Abu Bakar As-Siddiq tak sempurna. Tetapi dia hanya nak menyempurnakan lagi. Bukan dia pandai-pandaian. Tapi dia hanya nak menyempurnakan lagi benda yang sempurna. Itu sifat dia nak. Kita tengok bagaimana dia membentuk majlis syura. Khalifah Umar telah membentuk satu majlis syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu majlis syura tertinggi dan majlis syura am. Anggota majlis syura tertinggi terdiri daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mu'adz bin Jabal. Semua perkara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Majlis syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Melalui amalan sistem syura, Khalifah Umar dapat mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku dalam semua segi. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam. Sehingga beliau menganggap semua manusia yang tidak mau memberikan pendapat adalah manusia yang tidak berfaedah. Dia betapa tegasnya pentadbiran Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila mana
dalam pemerintahan dia, di antara perlantikan pertama, dia telah melantik Majlis Syura. Apa makna Syura? Syura ini bermaksud pakatan. Atau kita panggil musyawarat. Musyawarat. Mesyuarat. Meeting. Ada apa aku ada mesyuarat? Okey, boleh. Bunyi macam syura lah. Betul tak? Syura. Majlis perbincangan. Dan dia bahagikan majlis perbincangan itu kepada dua. Satu majlis syura tertinggi al-aliyah. Satu majlis syura al-amiyah. Amiyah tu am. Makna dia, apabila dia dah mendapat kata sepakat dengan majlis syura tertinggi, di mana majlis syura tertinggi itu terdiri di kalangan sahabat-sahabat terdekat, yakni Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas serta Muaz bin Jabal. Selesai dia berbincang dengan mereka, kata putus telah pun disepakati, kemudian dia akan buka ke majlis syura secara am. Mana dia panggil semua orang menghadap untuk sama-sama buat perbincangan. Hampa setuju tak kami bersama dengan menteri-menteri kabinet? Telah pun bersepakat sekian. Kemudian, bila dah dapat kata putus, dia bentang pula kepada rakyat semua. Minta pendapat di kalangan rakyat. Hampa setuju tak? Dia taklah pakai kepala otak menteri semata-mata. Dan kita pun tak kata menteri itu tak betul. Tapi ada yang tak betul. Saya tak ajak siapa-siapa bangkang, siapa-siapa nak. Cuma nak abak. Sebagai manusia, tak semua kita ni betul. Jadi dengan sebab tu dia lantik dua ahli syura. Pertama yang tertinggi untuk dia buat perbincangan secara tertutup. Kita kata masuk parlimen lah. Bincang, sembang, mai, bahas, mai. Cerita mai apa semua. Lepas tu, telah pun mendapat kata putus yang telah pun disepakati oleh ahli-ahli syura 6 orang tu. Dibentangkan pula, panggil pula semua orang, mai. Bahas pula dengan secara umum, secara ramai-ramai. Itulah yang mana bila ada yang kata kami tak puas hati dengan benda ni. Kami tak berpuas hati dengan benda ni. Yang mana ada satu peristiwa di dalam majlis syura disepakatkan bahawasanya untuk peminum arak akan disebat sebanyak 80 kali sebatan bagi yang meminum arak. Dan kemudian dia isytiharkanlah kepada majlis syura am. Semua sepakat, setuju. Tapi satu hari ketika mana anak dia nama Abdul Rahman bin Umar Al-Khattab. Dia hantar Abdul Rahman dengan Abdullah. Dua beradik ni dia hantar ke Mesir. Di Mesir masa tu, dia lantik Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Jadi dia hantar dua-dua beradik ni suruh tolong pemerintahan Amr bin As. Kerana Amr bin As ini menghadapi dengan penduduk-penduduk Mesir yang masih lagi beramal dengan amalan khurafat. Saya cerita dah minggu lalu, hak yang mereka sembelih, korbankan seorang anak dara sebab sungai ni tak mengalir. Kan? Jadi banyak lagi yang perlu dibersihkan daripada amalan khurafat. Jadi dia hantarlah dua anak lelaki dia untuk membantu pentadbiran Amr bin As. Bila dia sampai di situ, masa ni Amr bin As tak dipindahkan lagi ke Palestin. Dia sampai di situ, dia kata kepada Amr bin As, aku tak boleh duduk dengan hang di sini. Dia tak boleh tinggal lah Putrajaya, Madinah lah. Sebab pusat pemerintahan tu di Putrajaya. Jadi pusat pemerintahan ni di Madinah, dia tak boleh tinggal lama. Dia keluar pergi hanya buat lawatan, jumpa banyak sangat. Terlalu banyak kemungkaran demi kemungkaran. Wanita-wanita Mesirnya masih lagi tak mahu menutup aurat.
Nah, yang mana lelaki dan wanitanya masih lagi bercampur aduk, masih lagi melakukan ritual-ritual seperti menyembah laut. Itu dia asal daripada keturunan Firaun tu, yang kalau buat puja pantai tu. Nah, dan dia hantar pergi dua putera dia, suruh takbir, tolong pentakbiran. Bila duduk di situ ni yang abang lah, anak menteri pun sahabat dijamin syurga. Dua beradik ni, Abdullah bin Umar memang terkenal paling terbaik, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata, di antara sahabat-sahabat kecil aku yang paling terbaik adalah Abdullah bin Umar. Kalau kita jumpa dalam hadis-hadis sahih, hadis-hadis mursalsal, hadis-hadis mutawatir, banyak yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Banyak yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dan Rasulullah kata dia akan lebih baik lagi daripada, dia dah baik dah, tapi dia akan lebih baik lagi jika dia beramal dengan solat tahajud. Ini bangun sembahyang malam. Lepas daripada sabda Nabi SAW tu didengar oleh Abdullah bin Umar, dia tak pernah tinggal solat malam sepanjang hayat dia. Diceritakan dia umur dia wafat umur 80. Dia terima sabda Rasulullah ni ketika mana dia berusia 11 tahun. Bayangkan. Daripada umur 11 tahun tak pernah tinggal solat tahajud. Kita kira-kira umur kita dah berapa? Berapa kali aku tak pernah tinggal solat tahajud? Kau berapa kali aku solat tahajud? Sebab tu saya kata kita cuba menyusuri sirah amal ibadah mereka. No? Memanglah kalau kita kata langit dan bumi itu jauh, jauh lagi kita dengan mereka ni. Kemudian bila beradanya di bumi Mesir, Abdurrahman bin Umar Al-Khattab terikut juga sikit-sikit. Terikut macam mana? Terikut dengan amalan puak-puak kurafat yang berada di Mesir. Di antaranya, dia dipujuk minum arak. No? Dia dipujuk minum arak. Itu yang lepas dia minum arak, dia buat apa? Dia berzina. Kemudian membunuh. Okey, itu satu kisah. Kisah ni saya tak membawa penuh sebab dia bentuk Israeliat. Okey? Tapi kalau dengar ada cerita. Sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam, tapi saya dah termaktub dalam beberapa kitab sirah yang saya cerita. Ada pendapat mengatakan ia hanya minum arak sahaja. Dan ada pendapat mengatakan dia buat zina saja. Okey, baik. Kita fokus kepada minum arak. Nah, kita fokus kepada minum arak. Saya dah pernah ceritakan hak yang kena sebat 100 kali sebatan. Sebatan yang sebelum 100, yang ke-99 dia dah wafat. Dia dah wafat tapi ayah dia tetap lagi merotan dia dengan nak bagi cukup. Dia lah Abdurrahman bin Umar Al-Khattab. Jadi apa yang jadi dalam peristiwa ni, katanya dia tak minum arak tetapi dia hanya berzina. Dan setengah pendapat kata dia minum arak kemudian dia berzina tapi dia tak membunuh. Okay. Kita terimalah. Apapun wallahu alam, Allah Maha mengetahui. Kita ni cuma membaca sakit-baki sirah yang kita tak tahu sebab kita jauh. Kita jauh. Kemudian dapatlah perkara ini dibawa kepada pengetahuan Gubernur Amr bin As. Amr bin As kata kepada Abdullah bin Umar, balik bagi tahu dekat ayah. Beribu kilometer tu daripada Mesir nak pergi ke Madinah ni. Balik bagi tahu dekat ayah. Kata adik yang sekian buat dia. Balik bagi tahu, dia kata hudud, jalankan hudud. Dia kata jalankan hudud untuk anak dia tu. Jadi apabila hudud dijalankan, Amr bin As buat 80 sebatan dengan sebatan yang perlahan.
di Mesir. Dia tak puas hati, dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri Mesir, dia arah heret anak tu bawa balik, jangan bagi naik kenderaan. Ikat tangan, heret bawa balik. Anak sendiri buat. Kita tengoklah pemimpin yang dilantik oleh Rasulullah ni lah. Anak sendiri buat, hukum dia lebih berat daripada anak orang lain. Hak ni, anak orang lain buat, hukum. Anak sendiri tutup lagi. Jadi bila kita bayangkan, kalau dari berjalan kaki tu, berbulan mungkin baru sampai. Dia perheret dia nak. Waktu ni, Majlis Syura Am tak puas hati dengan pemerintahan Umar Al-Khattab. Pasal apa? Awak hang selesa nak hang teruk sangat. Dia dah kena sebab dah di sana. Tak puas hati pasal pelan. Bawa balik mai dia. Bawa balik mai. Heret juga. Bagilah dia naik kenderaan. Jangan dizalimi dia. Siapa boleh kata apa tu anak aku? Siapa tak boleh kata apa? Tapi dia pun tak puas hati lah. Dia tak puas hati dengan cara dia. Dia kata zalim. Dia kata biar aku zalim di dunia. Neraka Allah lagi panas. Bila bawa balik mai dah cukup lesu anak tu. Isteri dia ambil. Rawat dulu luka. Rawat dulu luka. Dalam tempoh tu. Bagi baik dulu ni. Lepas tu barulah dibuat siasatan secara terperinci sah mengatakan dia ada melakukan zina. Bermakna dia kena 80 sebatan tu minum arak. Zina tak kena lagi. Sebab itulah dia jalankan hukuman. Apabila berumai perempuan tu mengaku nak kata melakukan zina dengan dia dengan sebab dia hilang kewarasan. Minum arak. Lepas tu dia kata tak apa, dia kata. Buat balik. Zina punya pula hudud. Kan? Dia kata hak yang kena 80 yang Amru bin As bagi tu, yang tu sebab arak, yang ni zina lain. Sebab tu lah sampai mati. Dikatakan selang di antara hukum hudud keduanya adalah selepas daripada 3 bulan. Ada kata 9 bulan. Ada kata 3 tahun. Wallahualam. Tapi dia bagi baik dulu. Dia bagi sembuh dulu. Kemudian baru dia buat. Ketika inilah Majlis Syura Aliyah yang ada di kalangan tertinggi para sahabat dan Majlis Syura Am. Bangkang dia sungguh-sungguh. Sudahlah dia kata dia dah kena. Dia dah kena. Dia kata tak boleh. Dia kata tak cukup. Tak cukup. Aku bimbang. Allah nanti tanya aku di akhirat nanti. Aku bimbang. Rasulullah nanti tanya aku. Dia punya takut kepada Allah Ta'ala. Dia yang dikatakan sifat tawaduk dia, sifat takwa dia begitu tinggi hingga menyebabkan dia rasa takut sangat-sangat sebagai pemerintah apabila dia bersifat tidak adil. Kemudian, kita tengok di antara pembaharuan yang dilakukan. Pembaharuan dalam pentadbiran selain dia menubuhkan ahli majlis syura ni, dia di antara khalifah pertama yang melantik bomba. Ahli bomba. Abang bomba. Okey. Yang mana kalau kita tengok dalam sejarah, satu ketika berlaku kebakaran di bumi Madinah. Di bumi Madinah. Masa tu bukanlah ada bunyi ambulans, bunyi bomba ke, kan siren bunyi hinggap kat jalan. Kita bolehlah tahu apa dia yang berlaku, apa dia yang berlaku. Tak ada. Jadi bila berlaku kebakaran rumah dekat-dekat tu dia sambat. Dia ni ada di rumah dia. Dia pada tak boleh nak padam api. Akhirnya dia kata pergi bagi tahu Amirul Mukminin. Kalau kita tengok semua dia kena buat. Rumah terbakar pun panggil dia. Jadi sementara dia nak sampai ke tempat rumah terbakar tu, mau hangus habis. Di masa tu tak ada gas, nak meletup teruk-teruk, kereta tak gaduh nak ubah-ubah pelari kan. Kalau kata terbakar tinggal lantai. Lantai apa pun kan Rasulullah kata, rumah aku, lantai aku adalah bumi. Aku tak pernah makan di atas, melainkan aku makan di atas bumi. Kila tu atas tanah. Sebab tu kalau kata makanan jatuh atas tanah, Nabi suruh kita kutip balik. Kutip, sapu balik. Kita jatuh atas meja pun tak kutip dah makan.
Oh, hang pengutuk. Kami dia kot, kan? Kita buang. Ya, mereka punya jaga keberkatan dalam makanan. Okay, baik. Kembali kepada rumah terbakar tadi. Kita rumah terbakar panggil bomba, mereka rumah terbakar panggil Amirul Mukminin. Bila dia rasa macam dia tak ada sampai dah. Dia buat apa? Daripada jauh ni, dia ketuk dengan tapak tangan dia bumi Madinah. Sekuat-kuat hati dia. Wahai bumi, dia kata, diam kamu. Wahai api, tenanglah kamu. Yang tu yang dia kata. Ya naru, uskut. Wahai api, diam. Maksud dia padamlah. Dia kata, sesungguhnya aku ini Amirul Mukminin. Dia berdiri menghadap kepada api tu. Api tu malu. Api tu malu pada dia. Maka akhirnya perlahan-perlahan terus padam tanpa disimba oleh sebarang jenis air. Lepas tu dia kata lagu ni tak boleh lah. Dia kata ramai yang dah menjadi mangsa. Dia kata kita kena buat satu badan. Yang ni kita kena lantik ahli bomba. Bagi gaji. Gaji nak ambil daripada mana? Duit nak ambil daripada mana? Tu daripada zakat yang orang bagi. Yang dikutip zakat. Yang dikutip cukai kepada orang yang bukan Islam. Jadi dia kata kita ambil tu, kita bagi gaji untuk orang pemadam api. Jadi petahlah, bersedialah. Kemudian zaman pemerintahan dia jugalah yang mana adanya tentera laut. Bukan tentera laut di Raja Malaysia. Tentera laut di Raja Umar. Dia buat di antara khalifah pertama yang membuat tentera laut. Kerana musuh datang dari semua arah. Cuma kapal terbang je dia tak buat. Allah tak letak bagi lagi kecerdikan sampai nak buat kapal terbang dekat dia. Tapi tentera laut dialah di antara yang aula. Yang awal buat. Dia buat satu kapal besar. Berpandukan daripada Al-Quran. Membaca kisah-kisah Nabi Allah Nuh. Yang boleh menempatkan berapa banyak makhluk, di antaranya manusia dan binatang serta makanan dan tumbuh-tumbuhan untuk selamat daripada banjir besar. Dia ambil daripada inspirasi dia, kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia buat kapal besar, dia tempatkan tentera-tentera jaga di perairan. Ada tentera yang jaga di daratan. Itu kehebatan yang telah pun dibina oleh Umar Al-Khattab. Kemudian dia buat apa lagi? Itu yang saya beritahu minggu lepas. Postman. Semua dia bagi gaji. Kemudian dia ada Baitul Mal. Dia suruh penjaga Baitul Mal. Dia cari yang paling amanah di kalangan penjaga Baitul Mal untuk memelihara harta. Kalau dia tengok dia tu salin pakaian lain, dan dia tanya duit ambil mana. Kawan tu tukarlah baju. Takkanlah. Tambah kalau tukar hari-hari lu kita ni tau. Lagilah tau. Kawan tu tukarlah baju sekali-sekala nak kena salin juga. Kawan tukar baju baru ke tak? Dia kata baju lama tukar, baju nu basuh. Pakai pula baju ni. Tak apa. Dia takut sekali kau tu ambil duit tu. Allah. Punya adil. Adil dan saksama. Okey. Dan di antaranya, dialah yang mengaturkan, dia halang betul-betul. Kalau kata nak kahwin, untuk perkahwinan lelaki dan perempuan, maka mas kahwinnya hendaklah diberi kepada perempuan secara total. Maknanya janganlah dia bagi kat mak pak dia. Kerana mas kahwin itu milik perempuan. Milik tubuh badan. Kalau kata dia bagi mas kahwin 200,000 pun, milik dia. Dengan ihsan si perempuan tu, baru boleh dapat kat mak ayah. Okay. Kita ni bila orang minang anak perempuan kita jangan kira aku bela dia daripada kecil, bil hospital, ubat demam. Tak cerita lagi mak yang dia makan. Sekolah, dari sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, universiti dan sebagainya.
Tu yang dia hentak berpuluh-puluh ribu tu nak. Jenuh reban nak bayar. Yang tu dia kata tentukan mas kahwin belajar hanyut sungguh. Sebaik-baik perempuan adalah yang rendah maharnya. Rendah kata Rasulullah. Janganlah sampai bagi saja. Dia ada harga, Okey, kita tengok Bila mana anak perempuan dia. Siapa ingat siapa nama anak perempuan dia yang dikahwinkan dengan Rasulullah? Hafsah. Dia sampai Rasulullah panggil kat dia Abu Hafs. Abu Hafs. Bapa Hafsah. Hafsah ni, dia berkahwin di Mekah. Lepas tu bila berhijrah ke Madinah, dia ada suami dia suami dia nama Khunais. Nama Khunais. Qanun Yasin. Khunais. Bila mai ke bumi Madinah, demam panas, mati. Bila mati ni dia sehabis iddah, dia rasa susah hati dekat anak dia. Dia nak bagi kahwin, dia cari calon menantu bagi menggantikan tempat Khunais tu tadi. Jadi orang yang paling rapat dia tanya Osman bin Affan. Osman bin Affan masa ni baru kematian isteri kedua, Ruqayyah. Puteri Rasulullah juga. Kan dia berkahwin dua. Lepas tu dia pergi tanya kepada Osman bin Affan. Mau tak dia kata kahwin dengan Hafsah? Cantik anak dia ni, cantik Hafsah ni. Mau tak dia kata? Dia ni solehah, dia kata. Dengar cakap, tak pernah melawan. Aurat terjaga. Lepas tu dia kata, mau tak? Bila ditanya kepada Osman bin Affan, kau memperisterikan bidadariku. Osman bin Affan kata nanti Sa'ad kena balik berfikir dulu. Kawan kan baru kematian isteri. Balik berfikir macam mana orang agaknya. Isteri pun baru mati. Mai jumpa dia esok. Dia harap sangat-sangat sebab apa? Pasal Rasulullah tu berkenan sangat-sangat dekat Osman. Kan bila matinya Ruqayyah, dia main menangis kat Rasulullah. Rasulullah kata aku pasal tak ada anak perempuan dah. Kalau ada aku bagi kat hang. Sebab tu bila dia ada anak perempuan dia nak bagi terus. Sebab kalau Rasulullah pilih tu yang terbaik. Lepas tu kata Sayyidina Osman, aku rasa aku tak mau lah. Pasal apa? Dia tanya pasal apa tak mau? Takkan aku kenakan mahar yang tinggi, dia kata. Cukuplah senaskah Al-Quran. Tak mau. Masa ni Al-Quran tak dibukukan lagi dah. Dia kata aku tak mau kerana aku telah berjanji untuk tidak berkahwin lagi. Dia kata aku tak mau. Setia lah, Kalau dia tak mau, kena hormatilah, Kemudian dia cari siapa? Cari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya kepada Abu Bakar, mau tak kahwin dengan bidadari aku ni? Abu Bakar diam, tak kata apa. Dia ni lagi parah. Tadi kata juga nanti saya nak balik berfikir. Dia tak kata apa terus. Lepas tu dia ikut Abu Bakar. Abu Bakar tak kata apa. Mau tak. Akhirnya dia rasa malu. Seolah-olah dia macam nak lelong anak dia dah kan. Tanya-tanya orang tak jawab apa. Senyap tak kata apa pun. Kawan tu kata juga nanti Zat. Bagi sikit masa. Hak ni yang tak kata apa dia rasa sendiri. Dia rasa malu. Tapi Umar Al-Khattab ni kalau dia malu, dia marah. Dia marah. Hangat hatinya dia. Balik main dia kata dekat isteri dia. Kita tanya dia elok-elok, orang jawab lah. Hang bagi masa pun tak apa. Tapi dia tak jawab. Lepas 2-3 hari tu, Rasulullah main ke rumah. Rasulullah tanya tentang Hafsah. Rasulullah nak memperisterikan Hafsah. Pasal itulah Abu Bakar diam. Rasulullah nak memperisterikan Hafsah. Bila mana Rasulullah kenali Hafsah terlebih dahulu daripada Osman dan Abu Bakar kenal. Jadi dia kata Rasulullah,
jikalau engkau mengizinkan, dia kata, akan kunikahi Hafsah, wanita solehah bidadari milikmu. Allahu Akbar. Lagi besar Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Dia kata, takkan ku kenakan mahar yang terlebih tinggi, melainkan sepotong Fatihah untuk Rasulullah. Kata Rasulullah, letak harga. Pada diri wanita itu ada harga. Tak mau, dia kata. Dia sayang sangat kat Rasulullah, maka dia letaklah sepotong Fatihah. Tapi dia kata, selepas ni jangan buat dah, kata Rasulullah. Letak harga. Dialah di antara khalifah pertama yang meletakkan mahar, harga tinggi untuk diri seorang perempuan. Nah, sebab perempuan tu dinikahi, dimiliki dan dimuliai. Nah, bukan dinikahi dan dipercacai. Jadi bila mana dia suka dia bagi kahwin dengan Rasulullah, lepas tu barulah Abu Bakar berani mai dekat dia. Tidak, tak berani tau. Dia tanya pula. Abu Bakar kata, Han tentu tertanya-tanya, sebab apa aku diam sewaktu Han tanya aku nak kahwin tak dengan Hafsah. Alah, dia kata aku marah, dia kata. Sebab aku tanya Han diam. Ayalah kata cakap macam tu lah. Dia memang dia marah. Lepas tu Abu Bakar kata, sebenarnya Rasulullah dah tanya awal dah pasal Hafsah. Pada aku, pada Uthman. Cuma tak tanya dekat hang pasal lagi. Selepas wafatnya Khunais tu, habis dah, Rasulullah kata, aku kesian tengok Hafsah. Ada anak, ada anak 4. Cucu-cucu Umar Al-Khattab lah. Jadi hidup seorang balu, yang kematian suami, ada anak pula. Rasulullah bukan tertarik nak kahwin lagi, tapi lebih tertarik nak bela anak-anak yatim tu. Bukan seperti orang lain ni, nak kahwin, kalau boleh nak kahwin dengan mak, anak tak mau. Anak buat halal balai saja. Nak hak mak. Jadi kalau kata mak tu bagi syarat, kalau nak kahwin dengan saya, kena dengan anak-anak sekali. Tak mau, tak pasal-pasal kena bela anak hang. Dan ketika mana Rasulullah tanya kepada Osman, Umar baru lepas tanya aja. Umar baru lepas tanya. Umar tanya kepada Osman. Tapi Rasulullah tanya dulu. Rasulullah ni sembang-sembang lah dengan sahabat. Jadi sahabat dua-dua ni dapat rasa lah. Rasulullah ni berkenan lah untuk nak memperisikan Hafsah. Dan kepada Abu Bakar, Rasulullah nyatakan hasrat hati terus. Nak memperisterikan Hafsah. Sebab Rasulullah nak tolong bela anak-anak yatim tu. Cuma dekat Umar tak cakap lagi. Jadi kata Abu Bakar, kalau tak kerana Rasulullah tanya, aku mau dekat Hafsah tu. Aku mau dekat Hafsah. Bermakna, bukanlah dia memperlekehkan puteri Umar Al-Khattab waktu Umar bertanya, mau tak berkahwin dengan bidadariku. Aku tahu bidadarimu itu yang paling istimewa. Tapi tengok Allah Ta'ala anugerahkan dia suami yang paling istimewa, lebih baik daripada aku, lebih baik daripada Osman. Itu di antara kemarahan yang terbangkit dalam diri dia. Okey. Kemudian di antara pentadbiran dia, dia membentuk pentadbiran sampai ke bumi Hijaz. Bumi Hijaz ni termasuk dalam Mekah. Dia tidak selalu mengerjakan haji. Taklah selalu sangat. Ketika mana negara memerlukan dia, dia lebih duduk di dalam Madinah. 1 tahun tu, dia pergi buat haji, dia tengok orang berebut-rebut nak kucup Hajarul Aswad. Dia paling tak suka perbuatan tu. Tengok hari ni macam mana? Sampai berdarah-darah ada depan tu. Sampai tercabut telekung-telekung ada. Yang tu lagi malu. Kalau ada Umar Khattab, saya ingat dia pancung kepala tercabut telekung tu. Keluar-keluar dari tu dia kata, puas dapat. Puas apa? Syaitan yang memuaskan hati kamu. Dan waktu berebut-rebut tu, dia tawaf juga sambil dia pandang. Sambil dia tawaf, sambil dia pandang. Dia benci lah. Dia benci apa yang berebut sangat. Apa yang berebut. Bila habis selesai dia tawaf 7 pusingan, dia pergi ke Hajarul Aswad. Bila dia pergi, biasalah. Menteri yang pergi. Orang bagi laluan lah. Orang tak berebut. Dia cakap derah-derah dekat Hajarul Aswad. Wahai batu. Dia panggil begitu.
Wahai batu, aku ni pasal aku tengok Rasulullah kucuk hang. Kalau kata Rasulullah tak kucuk hang, aku tak mau kucuk. Ha? Oleh kerana Rasulullah kucuk hang, maka aku kucuk. Tapi ni apa cerita duk rebut-rebut ni? Sakit menyakiti. Dia habaq kepada yang duk ada duk tunggu tepi. Tunggu lepas-lepas khalifah daripada serbu. Ha? Jangan, dia kata tak ada apa pada batu ni, tak ada apa-apa. Kecuali itu adalah perbuatan Rasulullah mengucuk dia, maka ianya sunat. Kucuklah dia mengikut pahala sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat. Tak dapat apa. Buat kalau kita dapat kucuk, dapat pahala. Tapi cuba kita tengok. Kalau kita nak pergi buat dia tu, dengan kita bertolak-tolak, bertarik-tarik, hang sakit aku sakit hang. Hang senggol aku senggol. Kan? Ni sampai melekat dada-dada perempuan di belakang lelaki. Lelaki tu dalam ihram. Lelaki ihram, baju, sempurna tak baju? Huh. Hang pergi pelekat pula. Buah betik hang di belakang kau tu. Tok sokong tu kali dia 3 kali. Haram tak? Yang ni yang saya kata haram. Benda tu sunat. Bahkan harus bagi wanita jika ada ruang. Tapi kalau tak ada ruang, ada lagi balik kawan tanya, dapat kucuk tak? Hang dapat tak kucuk? Apa tak dapat? Kami 2 kali. Kami 2 kali lagu mana? Sampai tergantung-gantung di multazam tu. Kaki tak sampai. Dia ingat hebat kot macam tu lah. Saya cukup anti benda ni lah. Bukan anti orang nak kucuk dah. Tapi perbuatan tu. Yang ni dia marah. Yang ni ketika ni dia marah. Dan sifat Saidina Umar ni, bila mana dia lepas kucuk tu, dia akan keluar. Lepas dia solat 2 rakaat tu, dia akan keluar. Dia keluar tu, dia jumpa satu rombongan main nak buat haji. Rombongan ni dari Yaman. Lepas tu dia ni memang Amirul Mukminin, memang aja menyantuni. Siapa-siapa juga dia jumpa, dia akan siapa. Dia tengok situ, dia bawa panji-panji mai daripada Yaman. Dia masuk, dia panggil dia apa? Hampa daripada bumi Yaman? Ya, kami daripada bumi Yaman. Siapa kenal Uwais Al-Qarni, dia tanya. Siapa kenal Uwais Al-Qarni? Boleh tak bagi tahu dekat aku siapa kenal? Dia kata ada. Dalam rombongan kami ada Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Dia cari Uwais Al-Qarni. Dia tanya, hang daripada Yaman, hang pernah kena penyakit kusta? Ya, betul. Dan penyakit kusta itu sembuh dalam masa 9 bulan. Ya, betul. Hang ada seorang ibu yang buta? Betul. Hang hidup zaman Rasulullah kan? Ya. Tapi tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Baik, dia kata. Pada diri hang ada satu parut kusta yang tak hilang. Ada di tengah-tengah tapak tangan. Bila setiap kali hang buka, dia tutup sebab dia malu. Ada parut. Dia tutup. Tapi bila setiap kali dia buka, akan ada cahaya. Benar. Kata Uwais Al-Qarni. Dia buka, tengok. Memang betul. Dia kata, doakanlah untuk aku. Dia kata, dia yang nak cari sangat. Kan Rasulullah pesan, cari lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia anak yang soleh. Doa dia dimakbulkan. Doakan untuk aku. Doakan untuk aku. Dia ceritalah dekat Uwais Al-Qarni sekian-sekian. Itu yang dia boleh buat hadis daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ambil daripada Rasulullah SAW yang mengatakan doa yang paling makbul sekali adalah doa Uwais Al-Qarni. Jikalau kamu berpeluang bertemu dengannya, suruh dia berdoa. Suruh dia berdoa untuk kamu. Sebab tu kita kalau jumpa orang alim, minta dia tolong doa untuk kita. Jadi, bila mana Uwais Al-Qarni menadahkan tangan, nampak cahaya tu keluar daripada yang kata parut kusta tu. Di tapak tangan dia. Apa yang nak didoakan, wahai Amirul Mukminin? Khabar tentang keadilanmu, tentang kebijaksanaanmu, tentang takwanya engkau. Begitu masyhur di kalangan penduduk-penduduk Hijaz. Doa apakah lagi yang layak untuk kamu? Jadi maksudnya tak payah doa dah lah, dah hebat dah. Dia doa, minta dosa aku diampunkan. Minta agar aku menjadi seorang yang adil. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar aku ditempatkan bersama-sama dengan Rasulullah di mahsyar nanti dan di surga nanti. Mohonlah agar dosa-dosaku diampunkan dan dosa-dosa umat Muhammad diampunkan. Dia minta lah. Dia minta di antara pesanan yang dia pesan kepada Uwais Al-Qarni. Dan ketika itu juga Uwais Al-Qarni pun menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan segala dosa-dosanya. So, dia kata dia ada di atas tapak tangan dia parut kusta. Parut kusta. Okey, kemudian dialah khalifah pertama yang bagi duit bekalan kepada jemaah-jemaah haji yang tak cukup. Dia tanya, hampa ni main daripada Yaman. Yaman ke Mekah tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat. Kalau kata berjalan kaki 48 jam sampailah. Ada nak jalan kaki. Jadi dia kata dalam tempoh 48 jam cukup tak bekalan. Dia kata cukup, masih cukup bekalan. Jadi dia kata orang yang bermusafir di jalan Allah terputus bekalan makanan layak menerima zakat. Layak menerima zakat. Ini kata Rasulullah. Dia ambil duit Baitul Mal, dia kata bagi dekat dia buat belanja dalam perjalanan. Lepas tu kita lah ni di antara yang kita ikut tradisi yang dibuat oleh Umar Al-Khattab. Bila kita dengar orang nak pergi bersafir ke Tanah Suci, kita nak ziarah dia kan. Kita nak ziarah dia, kemudian kita bagi sedikit sumbangan dekat dia. Bukanlah tambah, sedikit sumbangan daripada kita. Dia pun bukan kerana dia tak ada duit. Tapi kita nak doa tu. Doa sebab dia akan mengadakan perjalanan ke bumi yang makbul. Doa. Jadi kita minta tolong doa untuk aku, tolong doa untuk anak, tolong doa untuk orang ni sakit. Kita minta tolong. Di samping tu kita selit. Bukan upah saja nak kirim dia tu. Ini di antara perilaku atau tindakan Umar Al-Khattab yang masih lagi dibuat yang masih. Itu yang dikatakan pentadbiran dia hebat. Dia orang dia bijak sana. Baik, satu lagi di antara pentadbiran dia. Dia balik daripada satu peperangan. Tak ada apa dah. Pergi perang lama tak ada apa dah makanan. Bila tak ada apa makanan, mai seorang sahabat kata, jadi kita tak ada apa dah nak makan. Yang tinggal hanya unta kenderaan. Jadi dia kata kita sembelih unta ni, kita boleh makan daging dia. Kulit dia kita boleh buat kemah. Sementara lemak dia kita boleh buat minyak. Lepas tu dia kata, aku tahu bukan semua apa tak ada makanan, ada lah ni buat pula semua. Keluarkan semua makanan-makanan yang ada. Kalau sembelih unta ni, hari ni sembelih sekok esok. Sembelih sekok esok nak balik nak apa? Habis kenderaan. Kita bawa keluar main seorang sikit. Bawa keluar lah, bila bawa keluar jadi banyak. Berdoa pada Allah. Mohon keberkatan dalam makanan. Lepas tu, lepas habis berdoa tu, makan. Makan secara berjemaah lah. Dah habis semua makan, ada baki lagi. Ambil. Dibubuh dalam kantong hampa balik. Banyak mana yang dia bawa keluar, banyak tu dia ambil simpan balik. Makan secara berjemaah. Kita buat juga lah ni. Potluck. Tidak? Bawa keluar sikit, aku bawa keluar sikit, berlambak. Makan, semua bagai makan. Tapi masih bersisa. Tidak? Seolah-olah tak makan. Berkat kan? Berkat makan berjemaah. Itu yang kata sesuatu yang pernah dilakukan oleh seorang pemimpin yang bijaksana satu ketika dulu yang masih kita amalkan sampai kepada hari ini. Okay. Nak cerita di antara pentadbiran lagi. Yang mana dalam pentadbiran beliau, dia buat satu lagi kebijaksanaan dia. Apa dia? Dia melantik asnaf. Asnaf tukang kutip zakat fitrah. Macam kita duk lantik setiap tahun bulan Ramadan, nak bayar fitrah ada orang kan? Macam di masjid ni ada siapa-siapa boleh kita nak cari. Nak memudahkan orang bayar
fitrah. Nah kan kita ada 2 jenis zakat. Satu fitrah, satu lagi harta benda. Jadi fitrah ni wajib. Nah, maka oleh kerana wajib, nak memastikan tidak ada yang tercicir daripada membayar zakat fitrah, maka dilantik amil. Pada setiap qaryah, pada setiap wilayah ada amil. Untuk pergi kutip dari rumah ke rumah. Betul tak dulu? Amil kita kutip dari rumah ke rumah. Dia nanti bawa beras, kan? Beras dulu duduk dalam kertas tu, nah. Dalam jalan cupok kertas tu. Kita nanti tengoklah. Saksikan waktu ayah kita bayar, dia nanti duduk lawan tolak dengan amil. Kan kita ni jadi kepo je. Suka duduk gangga orang bayar. Awak dia pun ni lawan tolak nak bayar kat aku kalau kata abang. Dia agak lagi. Ayah kita tolak kat dia tolak ke bayar kat dia. Dia pun ni lawan tolak-tolak. Jadi tak ada kan, ha? Itu tradisi daripada Umar Al-Khattab tu lah. Nah, dia gandum. Ikut makanan asasi lah, kita berkah lah. Jadi tanda kata bayar tu mengikut gandum lah. Jadi dibayar. Nah, dengan harga gandum. Tapi masa tu dia bayar gandum. Bukan duit. Cuma zaman kita ni ditukar kepada duit. Sebab apa? Sebab duit tu benda yang mudah ambil. Kalau tidak reban kepala amil tu jenah junjung. Dalam satu keluarga kena ada 12 orang. Tak 12 cupak kau tu kena bawa. Amil dulu kayu baskar je lah. Jenah lah baskar kau tu lah. Meletup tayar-tayar. Mai 10 biji rumah kau dulu anak ramai lah. Lalu dia subuh lah depan bajet anak. Dulu anak ramai jenah tanggung kau tu. Ha? Anak menurut. Tapi kalau ni tukar. Alhamdulillah. Zaman kemodenan ni manusia makin pandai. Makin bijak. Inilah kelebihan yang terdapat pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya melalut tak? Tak kan? Saya masih lagi dalam bab pemerintahan dia. Sebab benda ni kena terperinci. Walaupun dalam ni hanya sekadar ringkasan. Oh maaf. Kalau ingat, Ustazah ni dia suka merepek. Saya tak melalut tak? Saya nak kutip, kalau boleh saya tak mau tinggal. Apa juga di antara pentadbiran dia yang penuh dengan kebijaksanaan. Yang kita amal sampai hari ini. Yang kita buat sampai hari ini. Itulah di antara kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab yang mana mewarnai kehidupan kita dan kerahmatannya yang diberikan kepada kita melalui berkatnya Nabi SAW. Okay, last kali yang terakhir. Bumi Madinah ni dalam pentadbiran dia pernah berlaku satu gempa bumi yang amat dahsyat. Gempa bumi, gerak gempa. Sampai terbelah bumi-bumi ni, terbelah. Kan saya kata apa juga yang berlaku mereka akan cari dia. Yang ni pun macam tu lah juga. Jadi dia pesan, dia kata, andai berlaku gempa bumi jangan melari duduk dalam rumah. Keluar duduk di tanah lapang. Sebab tak? Sebab kan lah ni. Kalau kata gempa bumi, kan dia ada pusat gempa. Pergi duduk dekat tempat lapang. Kalau kata nak kena timpa dengan bangunan pun, dia taklah hempap di atas kita. Dia ada tempat untuk nak berkumpul. Jadi, Umar Al-Khattab dia buat macam tu kepada penduduk Madinah. Dan dinasihatkan kepada penduduk-penduduk lain. Anda berlaku gempa bumi, jangan duduk berlindung di bawah apa-apa. Kita ni takut lari nyorok, nak duduk tanggung dan duduk. Tak. Pergi cari tempat yang lapang, padang. Untuk berkumpul. Sebab lebih selamat. Lebih selamat. Kita tak akan dihempap oleh apa. Sebab langit tak akan timpa bumi. Dan ini yang dilakukan. Bila jadi gempa, dia keluar mai. Dia keluar mai lah. Dia hentak bumi dengan menggunakan tumit kaki dia. Dia kata, wahai bumi, hang tak malu ke? Aku ni Amirul Mukminin. Dia kata kat bumi. Hang tak malu ke? Aku ni Amirul Mukminin. Hang bergerak gempa apa? Sengak sunyi. Lepas daripada tu. Dia di antara jasa pentadbiran Sayyidina Umar Al-Khattab yang masih kita amalkan sampai kepada hari ini. Hebat no? Itulah kehebatannya. InsyaAllah ada rezeki. Minggu depan tak ada lah. Minggu depan kita cuti. Membahagikan wilayah-wilayah Islam. Kita tengok di antara wilayah. Dia bagi wilayah ni jauh-jauh tapi dia pergi lah. Dia pergi tu yang kata dia punya perangai pelik. Kadang dia nak naik kenderaan. Kadang dia tak mau. Dia nak jalan kaki. Kalau jalan kaki seorang-seorang tak apa. Dia ajak orang pula.
InsyaAllah, insyaAllah. Minggu depan kita akan sambung tentang pembinaan wilayah-wilayah Islam dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Minggu depan tak ada. Tak sah dia kata tak ada. Lepas tu dia kata ada. Hebat, hebat sungguh. No? Hebat. Ini bermakna Rasulullah lebih hebat. No? Lebih hebat. Sebab dia boleh didik para sahabat dengan kehebatan tu. No? Alhamdulillah. Kita bukan pemimpin. Nah, kita bukan pemimpin. Tapi kita juga memimpin ahli keluarga dalam kelompok yang kecil. Kadang-kadang gagal juga, betul tak? Terkadang-kadang gagal juga. Untuk Allah Ta'ala bagi kegagalan tu untuk menambahkan tawaduk kepada Allah, no? Ada soalan tak nak tanya? Ada tak? Okay, ni ada soalan. Dia bagi kertas kat saya. Assalamualaikum Ustazah. Boleh tanya siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri? Agak-agak lah. Yang di Pertua Agong pun tak boleh jawab. Apa tak khabar ni? Ni siapa punya Nak tengok lockdown ni dalam lah? geluk ajaib. Tengok dalam gelok ajaib kat Zarimah kata. Nah, buka bangkok, nah, bagi kita pakai jenguk sama-sama. Siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri? Wallahualam. Nah, macam saya kata awal tadi, berdoalah. Walau siapa pun yang dilantik menjadi Perdana Menteri, berdoalah agar kita terus berada di atas taksi Islam. Bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita tak diganggu gugat oleh tangan-tangan durjana. Nah, maaf soalan ni nah. Soalan ni saya tak boleh jawab, agak-agak nak tanya lah. Jadi di luar Assalamualaikum. pengetahuan. Waalaikumsalam ya Kak Ana. Ustazah, ada orang saya tanya kan, macam orang yang sakit ditidurkan, adakah dia disuruh mengucap dulu baru ditidurkan? Okey, baik. Terima kasih nah. Daripada maklumat yang saya terima nah, adakah orang yang sakit yang nak ditidurkan, yang COVID itu ataupun sakit-sakit lain, kan bila mana doktor nak tidurkan, dia akan disuruh mengucap kan kalau di Islam kan? Ya, memang mereka akan disuruh mengucap. Sebenarnya orang yang macam tu kita bersangka baik, dia lagi baik daripada kita. Sebab apa? Dia dah bersedia. Kalau kata ada umur, dia sedang panjang lagi. Tapi anda ditakdirkan dia mati, kita tahulah kalam terakhir dia ialah kalimah syahadah. Memang dia akan dia suruh mengucap oleh doktor yang menidurkan dia. Walaupun doktor tu bukan Islam. Nah, walaupun doktor tu bukan Islam, doktor nanti pesan mengucap. Kalau kita tengok doktor yang bukan Islam ni, dia juga tahu pendidikan Islam. Nah, apa yang dia suruh kita bersabar. Kadang dia pesan kita istighfar. Hang pula suruh aku beristighfar. Aku yang Islam kadang-kadang lupa diri. Nah, apa mengucap. Okey nah. Alhamdulillah Kak Ana. Nah, apa yang dapat maklumat yang kita perolehi, memang sahabat-sahabat kita yang hendak ditidurkan akan disuruh mengucap terlebih dahulu. Syukur nah. Syukur. Itu satu khabar yang baik sebab dia tahu dah nah, kalam terakhir dia yang tu. Ya, silakan. Apa dia? Ya. Okey. Kucuh Hajarul Aswad ya. Ha? Ya. Dia bagi beratok seorang. Ha. Ya. Ya, alhamdulillah. Ah. Ah.
Okey, terima kasih pada perkongsian ni nah. Memang betul nah. Memang dia ada satu masa. Tapi bukan hari-hari. Bukan hari-hari. Masa tu lah yang kita nak cari waktu bila. Kan kita ni jemput bukan selalu-selalu pun. Lainlah kalau orang yang ada di situ. Dia ada satu masa dia akan bagi. Lepas nanti beratok panjang, sorang. Kalau dia bagi masa aman tu, alhamdulillah no. Sepatutnya macam tu lah. Tetapi bila kita tak dapat masa tu. Kalau ada peluang, alhamdulillah. No? Yang dia bagi beratok, tertib, dia dapat kucuk. Ni bila dah berebut-rebut, kadang-kadang muka dah masuk, hidung tak ada sampai. Nah, hidung tak ada sampai lah, nak tunjuk-tunjuk, kena hak pendek, kena bincang dah. Tak ada nak sampai. Orang lain tarik, dia senyuk kepala kita dalam tu. Tak ada nak bawa apa tetap sakit hidung dengan mulut je. Nah? Tapi benar, ada satu-satu masa betul, dia akan bagi secara bergilir. Dia bagi beratur. Ingat kalau dia buat macam tu terus pun, alhamdulillah lah no. Ya betul. No? Adalah jangan-jangan ada perempuan. Macam kakak kita kongsi ni. Malu nak masuk sebab bimbang aurat kita kan bila kita tungging tu kan. Inilah pendapat saya lah. Kita orang perempuan ni. No, kalau kata tak boleh kucuk, jangan susah hati. Jangan sedih. Jangan berkecil hati. No? InsyaAllah. Batu Hajarul Aswad ni dia dimuliakan dengan sebab dia dari surga nah. Jangan kerana nak kucuk batu tu hilang surga idaman. No? Hilang surga idaman. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih atas perkongsian. Wina? Bisa minta maaf banyak-banyak nah. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Kita tak ada 2 minggu lah. Minggu pertama, minggu lepas tak ada, minggu lagi sekali. Umar Abdul Aziz. Kan? Kami kan? Kuliah di sana kan? Jadi 2 minggu lah tak ada nak. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung sebelum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ana, Assalamualaikum sahabat-sahabat Ana, Salimah, semuanya. Assalamualaikum. Salam.